Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil hadil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah sekalian, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang berbahagia ini kita dipertemukan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap Khamis jam 2:30 petang kita membincangkan tentang tadabbur 22 surah lazim yang bermula daripada surah Ad-Duha sehinggalah kepada surah An-Nas. Alhamdulillah, pada minggu lepas, siri kuliah yang lalu, kita telah berjaya menyelesaikan tadabbur pada surah Al-Fil. Manakala pada petang ini kita akan menyambung perbincangan kita tentang surah yang berada selepas surah Al-Fil, yang berada susunannya selepas surah Al-Fil, iaitu surah Quraisy. Surah Quraisy adalah surah yang berdasarkan kepada nama surah itu adalah Quraisy daripada permulaan ayat. Yang mana surah Quraisy ni dia ada 4 ayat, bermula daripada ayat yang pertama sehinggalah kepada ayat yang keempat, memaparkan tentang nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kabilah Quraisy. Daripada nama surah itu, surah Quraisy, sudah memberikan kita gambaran bahawasanya surah ini pasti ada berkaitan dengan kabilah Quraisy. Surah Quraisy ini, seperti yang kita telah maklumkan tadi, ia merupakan surah yang ke-106, disusun selepas surah Al-Fil. Ini bermakna dari sudut ilmu munasabah, dari sudut ilmu hubung kait di antara satu surah kepada satu surah, ia mempunyai maklumat yang boleh kita ambil dari sudut menggunakan kedua-dua surah ini bagi melengkapkan maklumat yang ada pada kedua-dua surah. Bagaimana kita katakan seperti itu? Kerana surah Quraisy ini dia berada sebelah daripada surah Al-Fil. Antara perkaitan ataupun munasabah surah Al-Fil dengan surah Al-Quran, dengan surah Quraisy ini, perkaitan dia adalah surah Fil. Kita telah pelajari sebelum ini surah Al-Fil, surah yang memaparkan tentang nikmat keselamatan jiwa raga penduduk Makkah, ataupun boleh kita letakkan ringkasannya adalah tentang nikmat keselamatan. Nikmat Allah berikan dari sudut pertahanan. Itu pada surah Al-Fil. Manakala berkaitan dengan surah Quraisy,
ia memaparkan tentang nikmat berkaitan dengan ekonomi. Surah Quraisy, surah yang memaparkan tentang sudut ekonomi. Jadi kalau surah Fil cerita tentang keselamatan, pertahanan, maka pada surah Quraisy ia merujuk kepada fokus besarnya kepada sumber ekonomi yang Allah berikan kepada orang Arab Mekah, khususnya yang banyak melibatkan sesi berdagang, yang banyak melibatkan ekonomi penduduk Mekah ini terkenal dengan kabilah Quraisy. Kita terus pergi kepada tema bagi surah Quraisy. Nota insya-Allah nanti saya beri pada kelas yang akan datang. Saya ada nota yang lama namun saya ada membuat beberapa penambahbaikan pada isi kandungan. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan pada tuan-tuan dan puan pada kuliah yang akan datang. Moga-moga tuan-tuan dapat mengikuti pengisian ini dengan hati yang lapang. Allah Ta'ala berikan ketenangan, Allah Ta'ala mempermudahkan segala apa yang kita hajatkan. Semoga Allah bagi berkat kepada pengisian kita pada petang ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita terus pergi kepada membincangkan tentang tema, mihwar, tema bagi surah Quraisy. Surah Quraisy ini temanya yang paling mudah. Okey, yang paling mudah, tema surah Quraisy ini berkaitan dengan Allah ini adalah sumber kepada rezeki dan Allah ini adalah sumber kepada keamanan. Boleh kita letakkan ringkas seperti itu. Jadi kalau baca surah Quraisy, kita akan teringat kepada dua nikmat. Nikmat apa? Nikmat Allah memberikan nikmat rezeki dalam bentuk makanan dan nikmat dari sudut keamanan, iaitu Allah menjauhi daripada ketakutan. Nanti kita akan bincangkan tentang apakah ayat yang ada berkaitan dengan tema tersebut. Ataupun tema bagi surah Al-Fil ini nak lebih lagi lebih terperincinya, kalau kita kata tadi Allah tu adalah sumber rezeki dan sumber keamanan, apabila kita mengetahui Allah tu sumber kepada dapatnya makanan, Allah tu sumber kepada dapatnya keamanan, maka sudah pasti tujuan surah Al-Quraisy ini membawa kepada misi, tujuan utamanya adalah apabila kita meyakini Allah tu sumber rezeki dan sumber makanan, maka akan membawa kepada mengesakan Allah yang merupakan pengunia kepada dua sumber tersebut. Jadi tujuan surah Quraisy, kalau temanya bukan kita katakan Allah tu adalah sumber rezeki dan sumber keamanan. Jadi kalau dah tahu temanya seperti itu, maka tujuan surah ini nak memberi mesej apa kepada kita? Kita yang baca surah Quraisy ini. Orang-orang Quraisy, orang-orang Arab penduduk Mekkatul Mukarramah, ketika diturun ayat-ayat ini sebenarnya tujuannya nak bawa mereka kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sebut iman kepada Allah, yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti waktu kita baca ayat 1 sampai ayat 4, kita akan jumpa ayat-ayat yang ada kaitan dengan tema dan tujuan surah seperti yang saya kongsikan sebentar tadi. Okey, kita terus kepada ayat yang pertama bagi surah Quraisy.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'i la fi Quraisy. Li'i la fi Quraisy. Li'ila kerana kebiasaan Quraisy, kaum Quraisy. Jadi li dekat situ dalam terjemahan yang biasa kita lihat dia merujuk kepada diterjemahkan banyak merujuk kepada kerana. Keilafi kebiasaan Quraisy, orang Quraisy. Liila kerana kebiasaan orang Quraisy. Apabila kita baca ayat yang kedua, kita akan jumpa Allah menyebutkan sekali lagi perkataan ilafi. Nanti kita akan sebut pada ayat yang kedua. Kita bincangkan terlebih dahulu kepada ayat yang pertama, liila fi Quraisy, kerana kebiasaan kaum Quraisy. Okay. Maksudnya Allah Ta'ala cerita tentang keadaan orang Quraisy ni, dia dalam hidup mereka ni, mereka ada kebiasaan. Mereka selalu buat. Apa dia perkara tersebut? Nanti akan diterangkan pada ayat yang kedua. Tapi saya rasa saya terus pergi ayat kedua supaya senang nak mengulas ayat yang pertama. Okey. Sekejap lagi kita akan ulas siapa itu Quraisy. Kita tengok terjemahan pada ayat yang pertama, kita bincang ayat pertama, lepas tu kita terus pergi kepada ayat kedua untuk kita mendapatkan jawapannya. Okey. Apabila kita baca pada ayat yang kedua, Allah ulang sekali lagi perkataan ilafi. Ilafihim rihlatash shita'i wath-thaif. Ilafihim kebiasaan mereka. Okay. Mereka ini siapa? Kembali kepada ayat yang pertama, mereka ini adalah Quraisy. Kebiasaan mereka iaitu kaum Quraisy, rihlah. Mereka itu selalu buat rihlah. Rihlah, kalau kita baca pada terjemahan, diterjemahkan ia sebagai perjalanan. Okay. Perkataan rihlah, dalam ayat itu, dia merujuk, kalau kita baca terjemahan, dia bermaksud perjalanan. Tapi untuk lebih dapat gambaran dia, rihlah di situ dia memang perjalanan. Dia memang perjalanan. Tetapi perjalanan kalau sebut rihlatun, seperti mana kata Pak Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, beliau mengatakan perkataan rihlah diambil daripada perkataan rohala. Rohala. Kemudian dia menjadi rihlah. Yang membawa maksud pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Itu dipanggil rihlah. Jadi kalau kita berjalan tidak jauh, dia tidak dipanggil rihlah. Tapi kalau dia berjalan jauh, dia panggil rihlah. Kita dapatkan satu lagi ulasan daripada ulama lain dalam kitab tafsir yang lain,
Seperti mana dalam tafsir Al-Munir. Dalam tafsir Al-Munir, karya Profesor Dr. Wabah Az-Zuhaili rahimahullah mengatakan perkataan rihlah bermaksud perjalanan yang perlu membawa bekalan yang banyak semasa dalam rihlah tersebut. Maknanya rihlah ni kenapa dipanggil rihlah? Dia merupakan perjalanan yang jauh. Nak pergi ke tempat yang jauh. Jadi nak pergi ke tempat yang jauh itu, mereka juga perlu membawa bekalan. Mereka perlu bawa bekalan. Jadi rihlah di situ merujuk kepada aktiviti yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy, kita ambil ayat pertama, kita gabungkan dengan ayat yang kedua, yang mana kaum Quraisy ini, mereka buat rihlah ini adalah perkara yang sudah sinonim, sudah biasa dalam kehidupan orang kaum Quraisy ini. Mereka selalu buat rihlah. Mereka rihlah ini pada waktu bila? Mereka rihlah pada dua waktu yang Allah Ta'ala menyebut pada ayat yang kedua, iaitu rihlah ketika bila asyita'u, pada musim sejuk, wasaif, iaitu pada musim panas. Berdasarkan ayat yang kedua, Allah menceritakan kepada kita kaum Quraisy ini, mereka selalu rihlah pada musim sejuk dan pada musim panas. Kenapa sebut sejuk dulu, baru sebut panas? Nanti kita akan lihat penyusunan mengapa sebut sejuk, kemudian mengapa dia sebut panas. Kita dapatkan dulu pengertian pada ayat pertama dengan ayat yang kedua. Jadi kalau kita gabungkan, kita dapat mengetahui dari Allah Subhanahu Wa Taala sejarah kaum dalam banyak-banyak kabilah yang ada. Bagi orang Arab ni adalah suku yang sangat terkenal, adalah kaumnya Quraisy. Yang mereka ini selalu buat rihlah. Bahasa kita rihlah ni adalah berdagang lah, kan? Ataupun kafilah berdagang. Yang mereka ini selalu keluar berdagang, maknanya keluar daripada Mekah lah, kan? Mereka pergi keluar daripada Mekah, mereka keluar pergi berdagang. Berdagangnya mereka itu merupakan satu rihlah yang panjang, yang jauh. Mereka kena membawa bekalan-bekalan yang banyak ketika mana mereka rihlah pada waktu musim sejuk dan pada musim panas. Dapatkan dulu maklumat tu, kita dah jelas. Kalau dah jelas, kita akan bincangkan kembali pada ayat yang pertama pada penggunaan huruf li. Kalau dekat li tu, sebab ayat pertama dia bunyi li'ila. Li tu lam berbaris kat bawah li tu, li'i tu. Li tu huruf lam yang dibaris di bawah bunyi li itu sebenarnya membawa makna apa? Kalau tengok pada terjemahan yang kita jumpai, banyak menterjemahkan li itu adalah kerana, kan? Dia adalah kerana. Ada sesiapa tak Quran terjemahan dia bukan makna kerana, diterjemahkan li itu bukan maksud kerana? Ada tak yang berlainan? Kalau terjemahan yang saya rujuk kitab tafsir, yang terjemahan yang ada di tangan saya, li itu diterjemah kerana. Ada tak yang lain tuan-tuan perempuan selain pada maksud kerana? Tak ada, sama Ustaz, kerana. Kerana? Ya. Lantaran. Tak ada yang apa? Lantaran. Lantaran. Lagi yang lain? Ada. Lantaran dengan kerana ada beza. Beza tak?
Okey. Kalau kita terjemah dia lantaran dan kerana kan, kita mesti tertanya-tanya. Sebab ayat tu dia mula dengan kerana dan dimulakan dengan lantaran. Okey. Kalau kita kalau kita melihat pembukaan surah Quraisy ini, surah Quraisy ini merupakan satu-satunya surah yang dibuka dengan bentuk alasan lah. Kan? Jadi surah Quraisy ini dibuka dalam bentuk kerana dan lantaran. Okey. Kerana ataupun lantaran tu para ulama tafsir ya, sebenarnya berbeza pandangan dalam nak menentukan lantaran dan kerana. Kerana apa? Lantaran apa? Okey. Dia begini. Mudah fahamnya begini. Huruf lam, kenapa kita kata huruf lam? Kerana kalau kita baca ayat yang kedua, dia tak ada huruf lam kan? Dia terus ila, kan? Dia terus ila fihim. Ila fi. Tapi ayat pertama sebelum i tu dia ada lam, tu bunyinya li'i. Li'i. Okey, lam dekat situ membawa makna apa? Okey. Kita kena catat ya. Sebab kita nak dapat maklumat keseluruhan dia. Okey. Pendapat pertama mengatakan okey, lam dekat situ menunjukkan fungsi lam dekat situ ya. Fungsi lam di situ adalah lam ta'lil. Tulis lam ta'lil. Lam ta'lil ni maknanya lam yang berfungsi menunjukkan alasan. Dia panggil lam yang berfungsi menunjukkan alasan. Alasan. Kat situ dulu. Okey. Lam dekat situ fungsinya menunjukkan alasan. Okey. Yang mana fungsi pertama ni dia dikaitkan dengan surah sebelumnya. Okey, surah sebelumnya. Okey. Surah sebelum surah Quraisy kita baca surah Al-Fil. Dan kita tahu surah Al-Fil surah yang Allah telah menyelamatkan penduduk Mekah daripada mereka diserang, dibunuh oleh tentera bergajah. Okey, jadi kalau diambil maklumat pada surah Fil digabung dengan surah Quraisy, jadi lam dekat situ adalah lam yang menyambung maklumat pada surah Al-Fil. Macam mana kita kata dia menyambung maklumat tu? Okay. Seolah-olah ayatnya macam ni. Okey. Kalau kita ambil surah Fil okey. Kenapa Allah Ta'ala nak menyelamatkan? Maksudnya, mengapa Allah Ta'ala, atau ayat begini ayatnya begini. Allah telah membinasakan tentera bergajah. Sebab waktu kita baca dekat surah Fil kan, kita tak jumpa Allah sebut kenapa Allah Ta'ala telah membinasakan kaum bergajah. Betul kan? Kita tak jumpa pun. Allah beritahu dia telah menggagalkan tentera bergajah tu. Tapi Allah tidak menjelaskan kenapa dia telah membinasakan pasukan bergajah tu. Jadi sambungan tu nak tahu macam sebab apa Allah Ta'ala membinasakan pasukan bergajah tu, maklumat tu ada dekat surah Quraisy. Sebab tu kita kata tadi, fungsi lam dekat situ, pendapat pertama kata fungsinya untuk menjelaskan. Menjelaskan maksud dia, kalau kita sambung dengan surah Quraisy, dengan surah Fil, membawa maksud seperti ini. Saya ulang sekali lagi. Okey. Allah telah membinasakan pasukan bergajah yang nak menyerang Kaabah kerana kamu
biasa pergi rehlah. Soalannya Allah menyelamatkan kamu, nyawa kamu telah menjaga Kaabah, kan? Allah menyelamatkan kamu daripada tentera bergajah. Allah binasakan tentera bergajah kerana sebab kamu biasa berdagang pada musim sejuk dan musim panas. Itu pusilam yang pertama. Moga-moga boleh faham. Lepas tu dekat ayat pertama tu kerana. Maksudnya ada perkara sebelum itu yang telah Allah buat, kerana tu ada dalam surah Quraisy. Jadi Allah telah membinasakan pasukan bergajah kerana disebabkan kamu pergi rehlah pada musim sejuk dan musim panas. Nampak macam masih bela lagi. Kan? Kenapa Allah Ta'ala nak menyelamatkan, kenapa, apa kaitan mereka pergi berdagang musim sejuk dengan musim panas ni? Allah nak selamatkan Kaabah tu. Dia ada perkaitan dia. Perkaitan dia kenapa? Kalau tanya kenapa? Kerana pertama saya nak tanya dulu. Tuan-tuan jelas tak pendapat yang pertama yang apa alasan yang pertama kita kata kerana tadi adalah menunjukkan, kerana tu menunjukkan alasan dia. Dikaitkan dengan surah sebelum ni. Jelas tak? Jelas tak? Okey. Saya jelaskan lagi. Saya kena jelaskan lagi. Kenapa Allah contoh kan, orang Quraisy dia selalu berdagang. Kita terjemahkan dia kebiasaan dia pergi berdagang. Apa kaitan mereka sentiasa berdagang tu dengan Allah menyelamatkan Kaabah tu? Dia ada sebab dia. Sebab kalau mereka dikalahkan oleh pasukan bergajah, mereka jadi apa? Mungkin mereka dah terbunuh dan sebagainya. Sebab yang lain pula kerana orang Quraisy ni kalau pergi berdagang, berdagang mereka ni, mereka keluar masuk kan, mereka keluar Mekah dan selamat sampai ke Mekah tu, maksudnya Allah Ta'ala nak mengatakan dia, perkaitan dia adalah kerana kalau kita bayangkan, cuba kita gambarkan, kita bayangkan, cuba kita ingat, kalau orang pergi musafir berdagang dengan jauh, mereka akan bawa apa? Kalau kita tengok kan, kalau orang berniaga kan, dia banyak bawa barang, dia akan buat apa? Dia penuhkan lori dia ke, betul kan? Dia kadang-kadang sampai letak dekat atas lori dia, kadang-kadang dia penuhkan barang. Macam kita kalau kita musafir, nak berhari-hari kan penuh kereta kita, bonet penuh kan, penuh dengan beg, penuh dengan barang, tak cukup barang kat dalam tu, letak pula kat atas kereta tu. Kan ada macam tu. Jadi kalau kita bayangkan, mereka keluar berdagang dulu, mereka tidak ada jalan seperti kita, tak ada lampu, betul tak? Maksudnya mereka terpaksa tempuh padang pasir kan, bila-bila saja mereka boleh tak dirompak, mereka boleh dirampok. Indonesia kata mereka dirampok kan, mereka berjalan padang pasir bawa barang kan, bawa dagang. Sebab itu kalau kita baca dalam kalau kita tengok, kalau mereka bawa unta kan, tentu barang macam ni. Kalau zaman kita bawa barang, kita tak dalam bonet. Orang tak nampak apa dalam bonet tu. Tetapi kalau orang dulu, dia bawa barang, dia letak kat mana? Dia terpaksa letak kat luar lah kan. Bawa kafilah bawa dagangan. Jadi potensi untuk mereka dirompak ini memang berpotensi. Tetapi orang Arab Mekah ni, mereka berdagang musim sejuk, musim panas, mereka selamat. Jadi itu yang Allah kata, kenapa Allah sebut kerana kebiasaan tu. Maksud dia, orang Quraisy ni apabila mereka berdagang, mereka telah mendapat seperti ada satu immunity, Immunity ni maksudnya macam ni. Kenapa orang Quraisy ni
dia boleh ulang alik setiap tahun kan, 2 waktu. Mereka selamat pergi balik. Mereka tidak dirompak, mereka tidak dibunuh. Kenapa? Kerana itu kita kaitkan dengan surah Fil. Kerana mereka ni telah dikenali semenjak kita faham memang orang Arab Quraisy ni mereka penjaga Kaabah. Mereka lah yang akan memberi makan, minum orang yang datang pergi ke Mekah setiap tahun tu. Tapi nama mereka ni telah viral. Orang Quraisy ni kan, penduduk Mekah ni, kisah mereka ni lebih viral, telah tersebar luas setelah mereka berjaya mengalahkan pasukan bergajah. Kita faham tak maksud dia? Maksud dia daripada peristiwa surah Fil tu telah menjadikan penduduk Mekah ni, khususnya orang faham Quraisy ni, kabilah Quraisy ni, mereka telah menjadi viral, mereka telah terkenal. Jadi orang tahu bahawa kalau sebut penduduk Mekah, mereka akan teringat, oh mereka ni orang yang jaga Kaabah. Oh mereka ni telah berjaya mengalahkan pasukan bergajah. Jadi apabila orang tahu kabilah yang datang daripada Mekah, oh mereka sangat dimuliakan. Tak ada siapa berani kacau. Tak ada siapa nak berani rompak. Sebab apa? Sebab mereka tahu, pasukan bergajah ni pun dapat dikalahkan oleh penduduk Mekah. Hebatnya mereka ni. Jadi apabila mereka keluar berdagang pada musim sejuk dan musim panas, mereka selamat pergi dan balik. Okey, nampak tak perkaitan dengan surah Fil? Nampak Ustaz. Okey. Okey, nampak Ustaz. Okey, jelaskan. Okey. Okey. Sebab itu yang kita jumpa perkataan kerana kebiasaan kan orang Quraisy pergi. Jadi kerana dekat situ telah diterangkan dengan maklumat dalam surah Fil. Okey. Maklumat kedua, kenapa ada kerana dekat depan tu? Kenapa ada lantaran dekat depan tu? Okey. Pendapat kedua kata lam dekat situ tu dia menunjukkan kepada lam ta'jub. Dia panggil lam ta'jub. Atau dekat situ lam kagum. Maknanya lam dekat situ berfungsi untuk menunjukkan kepada ketakjuban. Kerana kebiasaan, kerana dekat situ, lam dekat situ menunjuk kepada makna takjub. Membawa makna takjub, membawa makna hairan. Okey. Maksud hairan ni adalah, maksud hairan apa tak hairan? Hairan ni macam ni, soalan ni macam ni. Faham kan ya? Okey. Ayat tu soalan membawa maksud macam ni. Saya tukar perkataan kerana tadi, saya nak bawakan kepada maksud hairan. Hairan menunjukkan ketakjuban. Allah merasa takjub. Takjub kenapa? Okey, ayat dia membawa maksud begini. Allah nak menyebutkan seperti maksud hairan sungguh orang Quraisy ni. Walaupun dia selamat pergi balik berdagang musim panas, musim sejuk, kan? Kenapa dia masih tak nak mahu menyembah Allah? Faham tak maksud kat situ? Saya ulang balik. Kerana dekat situ, lam yang menunjukkan ketakjuban, kehairanan tentang orang Quraisy ni. Kehairanan sebab apa? Hairan, pelik. Kenapa orang Quraisy ni mereka tidak mahu menyembah Allah semata-mata? Kan? Kenapa? Maksudnya hairan sungguh orang Quraisy ni.
Mengapa mereka meninggalkan menyembah Allah semata-mata sedangkan mereka dapat nikmat pergi berdagang? Kan bukan berdagang dekat-dekat, jauh dagang tu, rela tu. Selamat pergi balik musim sejuk, musim panas. Itu maksud dia. Okey, faham tak yang kedua tu? Jelas tak? Kita dengar tak suara saya? Jelas tak? Jelas. Okey, Tengah jelas cari jelas. nota. Okey, tengah Jelas. cari nota. Okey, dan nota tu saya akan bagi jawapan. Jadi dekat situ kita dapati kan berbeza maksud kerana tu. Sebab kalau kita baca hanya kerana bahasa kita, dia lain. Tapi rupanya lam tu sendiri dia membawa makna berbeza. Okey, dapat dua kan? Okey. Okey, ada satu lagi. Okay. Dua tu cukup. Dua tu dia dah memadai lah. Dua tu. Okey. Dapat ya dua makna tadi. Okey. Jadi pendapat pertama kata lam dekat situ fungsinya untuk menyambung info yang ada pada surah dalam surah Al-Fil. Okey. Pendapat kedua ni seperti pendapat Al-Imam Al-Tabari. Mengatakan lam dekat situ lam yang menunjukkan kehairanan Allah kan tentang mereka meninggalkan menyembah Allah yang satu sedangkan mereka ni dah biasa dah pergi pulang selamat rehlah pada musim sejuk dan musim panas. Okey, itu ulasan dia. Jadi habislah untuk penerangan ayat yang pertama. Okey. Jadi kita terus kepada ayat yang kedua untuk kita bincangkan. Kita nak bincangkan dulu tentang ila fihim tu kenapa Allah ulang dua kali. Sekejap lagi saya akan kupas tentang Quraisy. Okey. Kenapa ila fihim tu ila fi diulang dua kali pada ayat yang kedua? Okey, kita tulis dekat situ. Tulis dekat mana-mana nota. Okey, kenapa? Okay, dia punya soalan dia adalah mengapakah berlakunya pengulangan kalimah ila fi pada ayat yang kedua? Okay. Menurut Al-Imamu Ar-Razi, beliau mengatakan pendapat pertama kenapa diulang dua kali ila adalah bertujuan untuk pengukuhan, adalah untuk menambahkan, untuk mengingatkan lagi orang Quraisy tentang nikmat mereka buat rehlah. Maknanya ila fi tu diulang dua kali, kebiasaan tu nak menunjukkan lagi, nak bagi ingat lagi, nak kukuhkan lagi orang Quraisy itu tentang nikmat rehlah mereka tu. Sebab mereka berjalan jauh, macam kita pun tahu kan, kalau kita musafir kan, jalan jauh balik selamat kan, kita rasa satu nikmat Allah selamatkan. Jadi orang Quraisy ni nak bagi mereka ni terkenangkan nikmat Tuhan tu, nak bagi mereka rasa nikmat Tuhan yang Allah dah bagi kepada mereka tu, maka diulang dua kali perkataan ila fi tadi. Okey, itu yang pertama. Maknanya pertama jawapannya adalah pengulangan bertujuan untuk mengukuhkan tentang nikmat rehlah tu. Okey. Tujuan yang kedua, para ulama mengatakan ila yang kedua itu adalah untuk memberikan spesifik. Maksudnya ila fi tu nak memberi contoh yang lebih spesifik. Macam ni. Ila fi kat situ dia nak memberikan, dia digunakan untuk menspesifikkan apa ila fi mereka tadi. Sebab ila fi kan kebiasaan. Maksudnya begini.
Ayat pertama Allah tidak sebut. Allah sebut umum je. Orang Quraisy ni mereka biasa buat. Okey, faham tak? Allah kata kerana kebiasaan. Okey, kerana kebiasaan orang Quraisy. Okey, dia umum. Okey, kalau sebut umum ni macam-macam lah. Orang Quraisy biasa buat, dapat buat. Okey. Tetapi pada ayat yang kedua tu, ila tu diulang fungsinya untuk menyebutkan secara khusus apa kebiasaan yang mereka selalu dapat buat. Apa nikmat khusus tu? Apa kebiasaan secara spesifik tu? Adalah rihlah syita iwas-sayib. Itu tujuan yang kedua. Kesimpulan dia adalah tujuan yang kedua ni kenapa Allah nak menspesifikkan? Okey, menunjukkan bahawa mereka ni banyak benda dah Allah bagi nikmat dekat mereka. Maksudnya orang Quraisy ni mereka ni banyak benda dah Allah bagi nikmat pada mereka. Tetapi antara nikmat yang lebih nampak Allah tunjukkan yang mereka berdagang tadi, rihlah tadi itu. Itulah fungsi yang kedua pengulangan ilafi. Okey, harap jelas. Kalau perlu saya ulang, saya ulang. Dapat dah tahu apa? Jelas Ustaz. InsyaAllah. Okey, ada siapa-siapa yang perlukan penerangan lanjut. Kenapa kena terang seperti itu? Kerana ingat tak tujuan surah Quraisy tadi saya sebut? Ingat tak tujuan surah Quraisy? Sebab kita sebutkan tujuan Allah Taala turunkan maklumat dalam surah Quraisy adalah nak mengajak penduduk Mekkatul Mukarramah itu, khususnya macam kabilah Quraisy, agar mereka berimanlah pada Allah. Berimanlah pada Allah. Jadi nak bagi mereka itu nampak, kenang jasa baik Allah tu, nikmat Allah bagi tu, maka Allah ulang 2 kali ilah. Kita kalau kita tak kupas seperti ini, kita nak menunjukkan bahawa memang tak patut kalau tak sembah Allah tu. Ataupun kita nak kata memang patut sembah Allah tu. Jadi itu kita kena kupas tentang ilah fi itu, mengapakah diulang sebanyak 2 kali sedangkan dah ada pada ayat yang pertama. Jadi moga-moga jelas tentang tentang 2 perkara tersebut. Jadi kita dah dapat belajar 2 perkara kan. Maksudnya yang pertama kita dapat kupas tentang apa makna li kat situ, fungsi lam tadi, dan mengapakah berlakunya pengulangan ila fi. Okay. Maklumat berikutnya adalah kita nak kupas Quraisy tadi. Quraisy. Sebelum saya lanjutkan, boleh tak tuan-tuan kongsikan setakat yang tuan-tuan pernah ikuti, tuan-tuan pernah pelajari tentang surah Quraisy ni. Quraisy ni apa yang tuan-tuan pernah belajar? Quraisy ni mereka ni kaum apa? Ataupun kenapa mereka dinamakan Quraisy? Tuan-tuan pernah dengar tak? Pernah mengetahui tak bahawa 10 sahabat yang Nabi SAW masuk dalam, yang Nabi janji masuk syurga tu, pernah dengar tak? Pernah dengar tak sahabat Nabi yang Nabi janji masuk syurga 10 orang tu? Mereka ni sebenarnya 10 tu daripada kaum Quraisy. Ya, keturunan Arab Quraisy. Okey. Adakah kerana Nabi resis? Soalan dia. Sebab 10 sahabat tu yang pernah masuk, yang Nabi janjikan masuk dalam, yang Nabi janji masuk syurga tu, macam Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab,
Tuan-tuan kena faham, kalau kita jumpa perkataan bani, bani tu dia lain. Dia ni istilah umum, gelaran Quraisy daripada bani apa? Tu pecahan dia. Tu memang kena kupas sejarah lah. Sahabat masuk syurga 10 tu macam Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Al-Jarrah. 10 tu semua orang Quraisy, suku daripada keturunan Arab Quraisy. Cuma bani je berbeza. Bani tu berbeza. Macam Umar daripada Bani Adi. Kalau Talhah daripada Bani Tamim. Kita kan pernah dengar kan Bani Tamim kan. So Bani Tamim daripada keturunannya Quraisy. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas daripada Bani Zahrah, daripada Bani Zuhrah. Kalau Abu Ubaidah Al-Jarrah daripada Bani Al-Harith bin Fikhr. Saya seronok ada sejarah sebab saya punya bidang pun memang saya belajar daripada SPM, saya memang minat sejarah. Alhamdulillah SPM memang satu sejarah. Suka sejarah, Masya Allah, best sejarah. Tahniah Ustaz. Yalah, lama-lama, kisah lama-lama dulu. Tapi kalau bab matematik, cukup makan je lulusnya. Faham tak kan? Ada orang dia suka sejarah, dia tak suka matematik. Kalau matematik ni, uji iman betul. Selalu nak penting kelas. Kan? Tapi kalau kelas sejarah tu, Masya Allah, suka sangat. Okay, tak apalah. Itu contohnya. Okey, tapi sebenarnya bukan ya tuan-puan. Sebenarnya orang yang masuk syurga Nabi jamin itu bukan dari suku Quraisy, ada juga yang lain-lain. Tapi saya nak sebut bahawa suku Arab Quraisy ni mereka memang terkenal Quraisy ni. Okey. Mudah ceritanya, pendekkan dah petang lagu ni kan. Okey, kalau ngantuk tu buat sikit kopi ke Nescafe tu bagus kelas belajar kalau online. Puasa tak boleh minum kopi Ustaz. Oh ya, hari Khamis. Allah. Khamis puasa. Alhamdulillah. Mustajab doanya. Okey, ada yang tak puasa tu minum. Okey. Begini. Mudah je kita tulis ya. Saya bagikan 4 sahaja maklumat tentang kaum Quraisy ini. Okey. Pendapat pertama, dia mudah je ingat kalau sebut Quraisy ni dia bukan bangsa yang macam biasa-biasa tak. Dia bukan kabilah yang biasa tak. Memang top, memang terkenal. Kalau orang Arab ni kalau sebut Quraisy ni dia memang popular sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun daripada apa? Nabi sendiri mempunyai nasab daripada Quraisy kan. Sebab dia terkenal. Sebab tu dipilih Nabi ni bukan orang biasa-biasa. Sebab itu kalau maksudnya kalau mereka tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni maknanya memang tak patut. Maknanya kita nak kata kalau orang tolak Nabi Muhammad ni maknanya mereka ni memang maksudnya mereka tak ada alasan mereka tak boleh terima Nabi. Sebab dari sudut keturunan Nabi Muhammad pun keturunan yang mulia. Nanti kalau tuan-tuan ikuti belajar surah Al-Mu'minun yang kita buat kelas hari Selasa, grup Ahsanul Amalah, nanti kita akan jumpa yang Allah Ta'ala sebut tentang Allah Ta'ala kata kepada orang-orang Arab musyrikin ni, takkan korang tolak Nabi Muhammad ni sebab korang tak kenal dia? Jadi maknanya dari sudut keturunan pun Nabi ni memang orang yang mulia. Dia daripada suku kaum Quraisy. Okey. Quraisy ini pertama Quraisy ini makna pertama Quraisy ini dia berasal daripada perkataan al-kirshu. Al-kirshu. Ni saya ambil semua dalam tafsir Ar-Razi Okey, al-kirshu. Shin kan huruf shin kan Quraisy. Jadi daripada al-kirshu iaitu merujuk kepada seekor ikan yang besar dekat lautan.
Dia macam jenis ikan yang besar. Macam kita kan, kalau macam paus, kalau macam ikan paus, dia panggil apa? Dia daripada jenis ikan apa? Paus. Apa Nun. Hmm. Dia memo Ustaz. Dia mamalia. Mamalia. Ya, okay, Mamalia. betul. Memang mamalia. Tak maksudnya Bila tengok ada sedih kan. Bila tengok. okey, maksudnya perkataan Quraisy ini dia diambil dikaitkan dengan kalau ikan yang besar dekat lautan, kumpulan ikan yang besar dipanggil al-kirshu. Jadi ada mengatakan kabilah Arab yang dikaitkan mereka ini macam, kalau kita faham kan, ikan yang besar, ada tak orang boleh lawan ikan yang besar? Kita tahu kan, ada ikan menjadi mangsa kepada pemangsa ikan lain, betul tak? Jadi pendapat pertama kata, kenapa orang Arab tu kabilah tu dinamakan Quraisy? Kerana mereka ni disamakan dengan kumpulan ikan yang besar dekat laut dipanggil al-kirshu. Sebab tu Arab Quraisy ni mereka adalah leader. Mereka ni maknanya mereka ni bukan orang yang kau boleh lekeh-lekehkan dia. Dia jenis kabilah yang memang mereka ni banyak mengetuai, mereka jadi leader. Sebab itu sebab itu orang Quraisy ini dia merupakan ciri leader yang Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata kadang lantik jadi pemimpin mesti daripada Quraisy. Bukan kerana Nabi nak merendahkan kabilah lain, tak. Tapi memang Quraisy ini dalam sejarah dia memang jadi leader. Siapa yang kuat tu? Quraisy. Ada macam tu. Okey, itu makna pertama. Makna pertama tu maksudnya dikaitkan dengan jenis ikan yang ada di lautan. Ikan yang besar. Maknanya ikan besar ni, ikan-ikan lain semua takut dengan dia sebab dia kumpulan ikan-ikan yang besar. Dia bukan menjadi mangsa tapi dia adalah pemangsa. Okey, itu maksud pertama. Maksud kedua kata, Quraisy ini dia berasal daripada makna al-kirshi, daripada mana al-kirshi tadi itu, makna kedua al-kirshi adalah bermaksud usaha. Okey, Quraisy dia dinamakan al-kirshi, dia dikaitkan dengan, dia berasal daripada kalimah al-kirshi yang bermaksud usaha. Sebab itu bukti jelas kan, kita tengok orang Quraisy ni, Allah kata apa usaha mereka? Mereka adalah entrepreneur kan, mereka usahawan, mereka berdagang. Jadi kenapa kabilah Arab tu dipanggil Quraisy? Kerana mereka kuat usaha dia. Sebab tu mereka dinamakan Quraisy. Jadi pendapat kedua mengatakan kenapa mereka dinamakan Quraisy? Kerana Quraisy ini berasal daripada perkataan al-kirshi yang bermakna effort, yang bermakna usaha. Ada tak orang Arab yang malas? Ada. Jadi kalau yang rajin dia panggil Quraisy. Mereka sanggup berdagang, panas, sejuk, keluar Mekah, berjalan jauh. Mereka itulah, kabilah itulah yang rajin usaha dia, yang kuat usahanya, mereka digelar Quraisy. Okey, itu makna kedua. Okey. Makna ketiga mengatakan, kata Al-Imam Ar-Razi, Quraisy ini dia berasal daripada perkataan at-taqarrush, dia panggil at-taqarrusha. At-taqarrusha. Sebab tu saya kena bagi nota, senang. Tidak pening apa at-taqarrusha tu. Jadi Quraisy berasal daripada perkataan at-taqarrusha yang bermaksud mengumpulkan. Apa kaitan mengumpulkan? Maksudnya begini. Orang Arab dulu kan, mereka kan suka duduk berpecah-pecah. Ni duduk kat sana, ni duduk kat sana. Mereka berpecah-pecah.
Jadi mereka ini telah dikumpulkan dalam satu tempat. Maka perbuatan mengumpulkan itu, orang yang mengumpulkan itulah mereka ini adalah orang Quraisy. Mereka digelar Quraisy. Kerana Quraisy ini dia dikaitkan dengan mengumpulkan daripada at-taqarrusha. Kenapa mereka mengumpulkan? Mereka telah membuatkan satu penempatan yang tidak berpecah-pecah. Mereka kumpulkan. Sebab tu dia dipanggil, mereka digelar Quraisy. Okey, itu adalah pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, Quraisy ini dia diambil daripada kalimah al-kirsha. Al-kirsha. Kita kena ingat baris belakang shin tu ya. Yang kalau yang kita ulas yang makna pertama dan kedua, dia adalah al-kirshi. Shin tu berbaris di bawah. Okay. Tapi yang keempat tu, shin tu berbaris di atas. Dia bunyi al-kirsha. Ustaz, yang nombor 3 apa Ustaz? Nombor 3 tu Confused. at-taqarrusha. Alif lam ta qaf ra shin. So dia akan bunyinya at-taqarrusha. At-taqarrusha. Yang bermakna mengumpulkan. Okey. Dapat tak? Okey, yang keempat, ya. Dapat. Okey, yang keempat daripada perkataan al-kirsha. Shin tu bagi atas al-kirsha yang bermaksud, kata al-Imam Ar-Razi, bermaksud adalah yasudduna khallata makhawijal haji. Mudahnya macam tu. Yang keempat tu diambil pada perkataan al-kirsha yang bermaksud orang yang menyediakan keperluan untuk orang yang mengerjakan haji. Kan kita tahu kan ada penjaga-penjaga haji. Mereka ni orang yang menguruskan orang buat haji. Orang datang haji kan, mereka lah yang uruskan penempatan, menyediakan keperluan makan minum. Mereka itulah digelar, mereka inilah orang Quraisy. Jadi kalau kata, oh dia tu Arab Quraisy, orang akan tahu, oh dia ni bertugas menjaga orang datang ke Mekah nak buat ibadat haji. Sebab itu kita tahu kan, nanti kita akan kaitkan kenapa penting nama-nama ni. Kerana nama-nama ni kerana dikaitkan dengan kenapa mereka boleh jalan jauh-jauh, mereka selamat balik pagi petang. Lepas tu pula mereka berdagang pada musim sejuk, musim panas tu. Kenapa mereka boleh dapat untung? Kenapa mereka ini boleh bawa balik? Maksudnya mereka selalu dapat untung, mereka ni selalu dapat makanan, mereka selalu dapat apa-apa yang mereka nak ambil. Kan dulu guna sistem barter kan. Kenapa? Kerana orang percaya, kerana mereka ni dikenali dengan kemuliaan mereka. Sebab itu kita perlu bincang. Sebab itu salah satu pada nama Quraisy ni, mereka ini dikaitkan dengan orang yang menyediakan keperluan orang haji. Kenapa kaitan dengan haji? Sebab kita kena ingat, mereka berdagang, mereka pergi ke tempat yang ada orang Arab yang lain, sebenarnya Arab. Nanti kita akan bincang, mereka pergi Yaman, mereka pergi Syam. Jadi setiap kali mereka pergi je, orang akan tahu, oh mereka ni orang Quraisy. Mereka ni orang Quraisy. Kita tak boleh main-main dengan diorang ni. Sebab tu nanti kenapa kita sebut macam tu? Sebab nanti ayat dia dekat surah Quraisy tu Allah suruh mereka menyembah Allah, falyabudu. Itu sangat penting kita kena kupas tentang Quraisy ni. Sebab Allah Taala takkan bayangkan satu-satunya nama Arab yang Allah Taala sebut dalam surah Arab kan, Allah sebut Quraisy kat situ.
bisa diistimewa pasal Quraisy tadi tu. Okey, jelas tentang mobile ya. Menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa dalam banyak-banyak suku dalam kaum Arab ni, keturunan Arab ni, Quraisy ni memang terkenal. Jadi Arab-Arab lain mereka tak berdagang, jadi bergantung pada siapa? Mereka bergantung daripada orang Quraisy tadi. Faham tak? Jadi Quraisy ni dia menjadi benchmark. Dia menjadi orang kuat untuk penduduk Mekah tu. Kalau nak hidup, nak membangun, mereka ni lah. Sebab mereka menjaga, mereka pergi berdagang. Kalau kabilah lain tak, maknanya mereka bergantung kepada siapa? Bergantung. Soalannya kalau macam kita ni, kalau kat Malaysia ni siapa yang melibatkan banyak traders? Kalau kita ni, kita ada kementerian apa contoh kan? Macam kita panggil import export. Kalau tak ada kementerian ni, habis kita. Seolah-olah mereka ni suku kaum yang menjaga ekonomi penduduk Mekah tu. Kan mereka berdagang sistem barter kan? Maknanya mereka ni, kaum Quraisy ni dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan mereka yang dikaitkan dengan ekonomi penduduk Mekah. Mereka ni lah yang menjalankan import dan ekspor. Mereka ni jugalah yang akan menjaga orang-orang yang datang ke Mekah. Sebab tu tuan-tuan ingat tak kenapa Abrahah, kenapa pasukan bergajah tu nak serang Kaabah tu dalam surah Fil tu? Sebab mereka dengki. Kan, tengok Mekah ni tiap-tiap tahun famous. Sebab itu tuan-tuan saya katakan tadi, orang Arab Mekah ni sepatutnya syukur kepada Allah. Sebab apa tuan-tuan? Okay. Orang Arab Mekah ni, kalau mereka tak berdagang pun, kalau mereka tak pergi berdagang, orang luar masuk tak Mekah tu? Maksudnya, orang luar, orang daripada luar, mereka akan datang tak ke Mekah tu? Kalau mereka tak berdagang lah. Saya tanya tuan-tuan. Belajar sejarah sikit petang ni. Kan, kita ingat Quran ni macam ritual, macam bab-bab solat kan. Tak, dia punya Quran ni bawa sejarah kita. Maksudnya begini. Setiap tahun ada tak orang luar datang dekat Mekah? Ada. Ada tu melalui aktiviti apa? Ibadah lah. Ibadah apa? Umrah. Haji. Haji umrah. Sebab tu kalau macam Arab Saudi kan, apa salah satu pendapatan ekonomi dia? Haji dengan umrah lah. Haji dengan umrah. So kalau tak ada haji dengan umrah, bagi kesan dekat apa? Ekonomi diorang. Ekonomi diorang. Betul tak? Macam Madinah sekarang tutup semua Ustaz kedai. Tutup. Dah pergi Dah pergi umrah kan? Saya dekat Oman Ustaz. Oh, dekat Oman. Saya duduk Oman jadi pergi umrah dekat ni lah Madinah. Tengok kosong. Tak banyak kedai buka dah. Kesian tengok. Oh, Puan memang berada di Oman ke sekarang ni? Masya Allah. Lain okey kat sana? Alhamdulillah clear. Saya selalu dengar Ustaz ni cerita. Tu yang seronok tu. Okey. Jazakillah. Jadi maksud dia, saya nak tunjuk pada tuan-puan sebab kalau tuan-tuan faham Quraisy ni, kita nak sebenarnya dia akan bawa kepada Nabi Muhammad tu, latar belakang Nabi Muhammad tu. Sebab maksud dia orang Arab Mekah ni tahu Quraisy ni, dia punya bangsa dia tu. Kan? Sebab tu kita ulas pada nama tadi, orang yang rajin, Quraisy, tu kaitkan dengan nama Quraisy. Orang yang menjaga ibadat haji, Quraisy. Macam tu. Jadi orang yang menjaga ekonomi Mekah, Quraisy. Yang bawa barang import berdagang luar, Quraisy. Itu kita kaitkan tadi tu. Ini bermakna Nabi Muhammad SAW yang Allah hantar dekat dia orang tu bukan orang yang leki-leki. Sebab itu orang Arab Mekah mereka tak ada alasan untuk tidak boleh menerima Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan kalau tuan-tuan ikuti Suratul Mukminun, kelas minggu depan kita akan bawa ayat ini. Ayat yang Allah kata, yang Allah Ta'ala, ya Allah, maknanya yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka alasan. Maksudnya Allah kata, seolah-olah Allah kata, korang tak nak beriman kepada Muhammad sebab korang tak kenal dia orang ke? Tak kenal Muhammad ke? Tapi tak. Mereka tak, maknanya orang Arab musyrikin, mereka tak ada alasan, mereka tak ada sebab boleh menolak Nabi Muhammad. Dari sudut latar belakang, Masya Allah,
Nabi Muhammad SAW daripada bangsa apa? Bangsa yang kuat. Daripada kabilah Quraisy. Itulah Quraisy. Okey, cukuplah untuk maklumat sejarah. Nak cerita panjang, saya boleh cerita panjang. Tapi cukuplah. Ustaz, benda tu. Sebenarnya Ya. sebenarnya kita kena tahu salah silah dia sebenarnya. Ya, Baru kita ya. nampak Quraisy tu. Oh, iyalah. Kita Ustaz, gapo dia saya nak tanya, saya dengar dari kelas lain, dia kata Quraisy ni namanya sempena Datuk-Datuk Nabi SAW yang menama Qusay bin Kilab. Ya, Ustaz? Ya. Okey, saya tunjukkan sekejap dia punya ni. Dia betul. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi Qusay bin Kilab tadi Qusay bin Kilab tadi itulah yang dialah orang yang mengumpulkan, menempatkan orang-orang Arab yang hidup bertaburan tadi. Qusay bin Kilab ni lah. Okey. Sahabat-sahabat yang 10 tadi. Okey. Sahabat-sahabat yang 10 ni, mereka sebenarnya yang saya sebut masuk syurga tadi, mereka sebenarnya bertemu dengan moyang Nabi SAW dari sudut silsilah. Saya cerita ni bukan nak tunjukkan Nabi resis, tidak. Tapi mereka ni juga kumpulan yang mulia. 10 sahabat tadi macam Abu Bakar, kan, Umar ke apa, mereka ini bertemu pada moyang Nabi, iaitu pada moyang Nabi Fikhr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nadar bin Ma'ad bin Adnan. Dia akan sampai nanti nasab kepada Nabi Ismail Ibrahim. Sebab tu Nabi Muhammad SAW, kalau kita belajar silsilah dia memang sampai kepada nasab Ismail. Tapi dekat dalam chat ni dah ada dah. Syahira ada kongsikan artikel 10 sahabat dan ke syurga tu. Saya rujuk ke situ juga tu, boleh ambil artikel tu. Okey, selesai untuk Quraisy ini. Maknanya bukan Allah Ta'ala nak membanggakan tentang bahasa Quraisy sehingga Allah Ta'ala mengecilkan masa lain, tidak. Tetapi orang Arab Mekah ini memang mereka ini mengenali tentang keturunan Arab Quraisy. Okey. Saya lanjutkan lagi dengan perbahasan yang berikutnya. Okey, setakat ni boleh ikut tak? Boleh ikut tak? InsyaAllah. Okey, perlahan ni kita belajar. Okey. Kalau dah faham tentang Quraisy, okey, jom kita pergi kepada ayat yang kedua. Untuk kita perincikan. Ayat pertama tu kan sudah selesai. Okey, kita pergi kepada ayat yang kedua. Okey, ayat yang kedua yang kita dah belajar tadi tu, Allah Ta'ala memperincikan, menspesifikkan apa yang ilafi mereka itu adalah mereka buat rehlah fi syita'i was-saif. Okey. Mengapa Allah sebut musim sejuk, kemudian Allah menyebut tentang musim panas? Ada siapa-siapa boleh kongsi tak? Ini dia panggil ilmu menyusun, mendahulukan dan mengakhirkan. Ada kaitan tak dengan musim? Kalau orang Arab, musim apa dulu jumpa? Musim sejuk ke musim panas? Siapa boleh kongsikan? Kenapa sebut musim sejuk, musim panas? Okey. Ada jawapan tak? Siapa boleh kongsi? Dah belajar kan surah Quraisy kan? Tentang perempuan. Kita yang ikut ni kebanyakannya semua dah pernah belajar. Nak ulang balik. Ya. Belum belajar lagi. Oh, belum belajar lagi. Okey, yang lain-lain ni ada banyak ni yang dah belajar. Kak Liza dah belajar ke Kak? Ada dah belajar dah. Okey, boleh tak sebut sikit? Yang pada musim sejuk tu dia orang menuju ke Yaman. Kerana kat tempat tu dapat hawa yang cukup panas. Lepas tu dalam perjalanan musim panas pula dia orang menuju ke kota Syam. Kerana wilayah tu cuaca dia cukup sejuk dan nyaman lah.
kat situ. Perjalanan mereka dalam keadaan aman. Dia kata yang pelajar lah cakap macam tu je lah. Okey. Okey Kak. Jazakillahu khairan. Lagi yang lain? Yang lain? Kenapa sebut? Okey. Saya nak tanya. Okey. Okey, betul. Maklumat yang diberikan oleh Kak tadi tu, sekejap, mana pula nota saya ni? Oh, okey. Kalau musim sejuk, memang kalau kita baca dalam tafsiran, mereka selalu pergi Yaman. Kan? Mereka selalu pergi ke Yaman. Kalau musim panas, mereka pergi ke Syam. Syam ni kita tahu kan, Syam kan? Kita tahu istilah Syam kan? Merujuk kepada apa? Palestin, Jordan kan mereka pergi. Okey, Syam. Okey. Kenapa mereka pergi ke Yaman pada musim sejuk? Kerana di Yaman pada ketika itu musim panas lah. Okey. Kenapa mereka pergi ke Syam pada musim panas? Kerana pada ketika itu Syam itu sendiri dia adalah musim sejuk. Itu di antara yang diterangkan oleh para ulama tafsir. Tetapi saya dapati, okey, kalau musim sejuk kan, tumbuh-tumbuhan ni boleh hidup tak? Tumbuh-tumbuhan. Dari sudut sumber makanan, dia akan dituai pada musim apa? Musim panas kan? Ya, ya. Ke macam mana? Siapa boleh bantu? Musim panas lah Ustaz tuai. Apa dia? Musim apa? Musim panas untuk tuai. Ya, musim panas untuk tuai. Kalau musim sejuk, Pokok semua hibernate Ustaz. Hibernate maknanya dia okey. dia, Okey. dia hidup lah, dia macam nak cakap hibernate macam mana dia mendiamkan diri pokok-pokok tu semua macam itulah. Masya-Allah. Oh, dia mendiamkan diri tapi dia akan keluar. Nak termkan macam mana, kalau in English dia kata hibernate lah, you know. Dia macam dia ada tapi dia how to say? How to Ya, say? ada tapi dia tak hidup lah macam tu. Okey. Okey, saya kemukakan maklumat ni kerana sebab dia ada sebab Allah tak dulu musim panas. Kalau Allah kata kalau Allah sebut dulu fi saif wa syita pun boleh juga kan. Tapi mesti ada sebab. Jadi kita tadabbur ni kita nak cari kenapa Allah sebut macam ni, mesti ada sebab. Okey. Begini, ingat tak saya sebut tadi? Surah Quraisy, surah yang nak fokus tentang nikmat apa? Nikmat pada rezeki dan keamanan. Dia nak fokus pada nikmat ekonomi dan keamanan kan? Okey, tetapi Allah dahulukan pada nikmat ekonomi. Kenapa kita kata Allah nak dahulukan pada nikmat ekonomi? Okey, kalau kita baca ayat 4. Kalau kita tengok ayat 4 kan. Tapi kita tak ulas lagi lah ayat 4 tu. Nanti insya-Allah kita akan ulas pada kelak akan datang. Tapi kita nak tengok ayat 4 tu Allah sebut kan. Kalau kita baca ayat 4 tu kan Allah menyebut Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Kalau kita baca ayat 4 surah Quraisy, Allah sebut tentang nikmat makan dulu ke nikmat aman? Makan dulu. Makanan dulu. Makanan dulu. Kenapa Allah tak sebut nikmat aman dulu baru nikmat makan? Pernah tak kita bertanya? Kenapa Allah tak sebut nikmat aman dulu baru makan? Mana penting? Nikmat aman dulu ke nikmat makanan? Nikmat makanan. Okey kan. Sebab tu kita ni kalau tadabbur kan kita akan jadi cerdik tau. Kita akan jadi cerdas tau. Sebab kita akan bertanya. Kita akan tanya kenapa Allah sebut nikmat makan dulu baru nikmat makanan? Kalau saya kemukakan bukti lain, kalaulah ada orang tanya, saya tak setuju Ustaz kalau nikmat makan dulu lebih penting. Contohlah dia kata, sebab dalam surah Baqarah ayat 55 yang orang selalu sebut Allah nak uji dengan apa? Ingat tak ayat tu? Ayat 55 biasa kita akan ingat.
Surah Baqarah ayat 155 kan Allah Ta'ala kata, kami akan uji kamu, pasti uji kamu dengan sedikit apa? Minal khawfi wal ju'i wa naqthim minal amwali. Ingat tak ayat tu? Kan Allah kata ayat 155. Siapa yang boleh kongsikan ayat 155 dalam ruangan chat, sila kongsikan. Kan ayat tu kan Allah sebut dulu, kami benar-benar akan uji kamu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Kalau kita baca ayat tu kan, lah Allah sebut takut dulu baru lapar. Tapi ayat ni Allah sebut, dialah yang telah memberikan kamu makanan daripada lapar dan memberikan kamu keamanan daripada ketakutan. Kenapa bedanya di situ? Okey, jawapan dia. Ada siapa kongsi tak? Okey, betul. Terima kasih ke Aznirah. Aznirah akan kongsikan. Betul. Kalau kita tengok dekat ruangan chat tu kan, Al-Baqarah 155 tu Allah sebutkan uji dengan takut dulu. Okey, tak apa. Nanti kita akan kupas. Tuan-tuan simpan soalan tu dulu. Simpan soalan tu, tulis catat. Sebab tu seronok belajar tadabbur. Kita banyak berfikir, akan bawa kita kepada menjadi ulul albab. Okey. Jawapan tu saya simpan dulu, saya tak nak sebut. Dia ada sebab dia. Sebab pertama mudah je. Saya tulis bagi tahu sebab dia. Sebab dia mengikut kepada konteks. Ayat tu sebenarnya dia nak fokus tentang apa? Sebab tu kita kata tadi, tujuan surah Quraisy ini, dia banyak nak merujuk, kalau kita nak gabung dengan surah Fil, seolah-olah surah Fil dia dah cover tajuk keselamatan. Dia dah cover tajuk nikmat Allah bagi pertahanan kepada penduduk Mekah. Tapi apabila masuk kepada surah Quraisy, dia nak fokus kepada nikmat dari sudut ekonomi. Macam mana kita kata dari sudut ekonomi? Kerana ayat tu kan menyebut spesifik mereka buat rihlah, berdagang kan? Jadi dia fokus kepada ekonomi. Oleh kerana dia fokus kepada ekonomi, tentulah pada nikmat makanan, minuman tadi itulah, maka dalam surah Quraisy Allah menyebutkan tentang makanan dulu. Dia dipanggil apa? Dia mengikut konteks. Dia panggil mengikut konteks. Kalau konteks ayat tu cerita dia macam ni. Konteks ayat kena faham. Konteks tu dia kena tengok ayat sebelum, ayat selepas, macam surah Al-Baqarah. Kalau surah Al-Baqarah ayat 155 tu tak kena baca keseluruhan cerita dia tentang apa? Dia dikaitkan dengan perang Badar. Jadi kalau perang, maka konteks dia mesti fokus tentang apa? Tentang keamanan. Tapi dalam surah Quraisy, konteks yang Allah nak tunjukkan sebab dia kaitkan dengan surah Fil tadi, maka dia banyak menceritakan tentang konteks makanan dulu yang ditunjukkan. Sebab itu salah satu ilmu yang penting kalau nak tadabbur, kena ada ilmu memahami taqdim dengan takhir. Dia panggil ilmu mendahului, ilmu mendahulukan. Dia mesti ada sebab. Sebab adalah kalamullah. Kenapa sebut fi syita wa saif? Mesti ada sebab. Kenapa Allah sebut dulu dia musim sejuk? Jadi seperti yang Kak Mazidah sebut tadi tu, yang Tata sebut tadi tu, ya, itulah di antara alasan kenapa para ulama menyebutkan tentang disebutkan dulu musim sejuk dengan musim panas. Kalau tuan-tuan ada maklumat lain ya, dari sudut sains ke, dari sudut geografi ke, saya minta tuan-tuan kongsikan. Sebab ilmu nak tadabbur dia memerlukan ilmu, kadang-kadang kita memerlukan ilmu sains. Kita memerlukan ilmu geologi, kadang kita memerlukan ilmu biologi, kita memerlukan ilmu zoologi. Sangat penting, dia sangat membantu. Apabila kita boleh support dengan maklumat-maklumat tu, kita akan rasa tajuk, menunjukkan memang mukjizat Quran ni memang dia akan membantu kita. Jadi saya minta tuan-tuan bantu, sebab saya bukan orang latar belakang pertanian. Saya tak berapa, memang banyak yang tak tahu. Okay.
Okey. Dah dapat tadi tuan-tuan perempuan? Jelas ya setakat ni? Jelas Ustaz. Okey. Okey. Nanti kalau tuan-tuan boleh kongsikan juga kenapa mereka pergi ke Yaman, kalau ada maklumat lain, maksudnya apa di antara barang dagangan mereka pergi ke Yaman, apa mereka cari, kalau mereka pergi ke bumi Syam, apa yang mereka cari. Mungkin tuan-tuan pun boleh kongsikan, insya-Allah. Okey. Kita berhenti di sini untuk pengisian kita pada petang ni. Jadi ini adalah tadabbur surah Quraisy siri 1. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada minggu hadapan. Saya tak dapat nak buat 2 jam. Ni pun dah 1 jam setengah dah. Jenuh, mata tu menahan kan petang-petang. Rasa baru sekejap je Ustaz. Tak apalah, tak apa. Alhamdulillah. Jadi kita sambung minggu depan insyaAllah. Siri kedua, nanti kalau siapa-siapa boleh bantu saya dapatkan maklumat mereka pergi berdagang di Yaman tu mereka cari apa? Apa yang ada dekat Yaman tu? Lepas tu mereka pergi bumi Syam tu mereka cari apa? Apa yang mereka buat butter tu, mereka buat traders apa dekat situ? Sebab kita nak mengukuhkan lagi tentang banyak benda dah yang Allah dah bagi dekat mereka. Dan kelas akan datang nanti kita akan sebutkan lagi tentang kita akan bincang tentang ni. Kenapa Allah menyebut tentang falyabudu rabb hadzal bait. Kenapa Allah menyebut beribadahlah kamu kepada Rabb, kepada rumah ini. Dan nanti insya-Allah kita akan bincangkan pada ayat yang keempat tu, tetap fikir-fikirkan. Soalan saya adalah kenapa Allah Ta'ala menyebut pada ayat 4 memberi makan min ju' daripada kelaparan? Faham tak maksud saya? Kenapa Allah sebut memberi makan tapi perlu letak daripada kelaparan? Kenapa perlu adanya perkataan kelaparan? Lepas tu kenapa Allah kata memberikan aman, lepas tu daripada ketakutan? Sebenarnya kalau Allah kata memberi makan, kita dah faham lah makan untuk apa. Mestilah makan untuk dikaitkan dengan lapar. Tapi mengapa Allah meletakkan memberi makan dari kelaparan? Okay. Kalau kita makan, kita kata jom makan, jom kita cari makan. Kita tak kata jom kita cari makan sebab kita nak menghilang kelaparan, sebab orang faham sebut makan memang sebab lapar. Tapi kenapa perlu sampai seperti itu Allah menerangkan? Nanti kita akan kupas hikmah-hikmah ni. Dan soalan saya yang lain, tuan-tuan jadikan saya jawapan awal, kenapa Allah Ta'ala gunakan penyebutan perkataan ju', khauf dalam bentuk nakirah, dalam bentuk kata nama am. Maksudnya kenapa ada tanwin ju'in, kenapa ada khaufin, mengapa tidak digunakan al-khauf, al-ju'? Kita akan, yang ni tuan-tuan, satu maklumat juga yang penting untuk tadabbur. Ada alif lam, tak ada alif lam, ada tanwin, tak ada tanwin, tu pun dah memberikan kita kesan yang mendalam pada menghayati pada ayat-ayat ini. InsyaAllah minggu depan kita bincangkan dan saya akan berikan nota dan kita akan bincangkan juga apakah teladan tindakan selepas tadabbur. Okay, jadi saya mohon maaf sekali lagi pada tuan perempuan kerana tidak dapat nak menghabiskan pada ayat, tak sempat nak memasuki ayat 3 dan ayat yang keempat. Kita akan sambung insya-Allah siri kedua pada minggu hadapan. Terus kita membincangkan tentang apakah tindakan selepas kita memahami surah Quraisy. Seronok baca surah Quraisy. Kita akan kenang nikmat Allah. Nikmat-nikmat ni sama juga. Malaysia ada nikmat-nikmat tu.
Nanti kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Jadi Baguslah saya Ustaz kasih assignment Ustaz. Biar kami ya, buat sendiri. ya, Buat homework. sebab Ustaz, Ya. ya Ustazah. boleh tanya kalau biasa kita guna rihlah ni untuk satu perjalanan yang untuk kita santai-santai, relax-relax. Tapi dalam surah ni dia guna untuk pergi menjana ekonomi. Jadi satu tugas yang berat. Tapi kenapa Allah guna rihlah? Allah guna rihlah. Wallahu a'lam. Kalau yang saya jumpa dibincangkan tu, kenapa rihlah ni dia mufrad. Mufrad. Tapi kenapa dia guna sedang rihlah ni mufrad? Tapi kan mereka kan berjalan, kan mereka banyak kali. Kenapa dia mufrad tu? Yang itu ada, saya ada jumpa lah. Tapi yang kenapa, kejap, saya macam seperti jumpa, kenapa tak guna musafir ke, betul tak? Ya, betul. Kenapa dia tak menyebutkan, kenapa guna rihlah kenapa dia tak guna macam, dia kan ada banyak perkataan berjalan kan? Dia ada rihlah, dia ada musafir, dia ada sahah, laju. Okey. Dia kerana macam ni. Okey, pertama kenapa rihlah tu dia guna singular sedangkan mereka pergi selalu banyak kali. Kan sepatutnya gunalah bilangan banyak. Okey. Jawapan dia kerana rihlah tu dia panjang. Dia panjang, jadi seolah-olah dia bawa kepada berbentuk satu tadi tu. Okey. Soalan tadi tu maksudnya kenapa tak guna perkataan lain ni? Iya, betul. Okey. Wallahu ta'ala alam, seperti yang kita dah kongsikan pendapat dalam taksir nisbah, perkataan rihlah kan diambil daripada perkataan rohala yang menunjukkan kepada perjalanan yang jauh. Sebab tu kalau rihlah ni dalam bahasa Arab tu dia sangat dikaitkan dengan perlu membawa banyak barang, nak jalan jauh kan? Yang kita ulas tentang kata Dr. Wahbah tadi tak sebut ni, perjalanan yang panjang perlu membawa barang. Jadi apabila perlu membawa barang, dia nak letak barang tu kat mana? Dia letakkan mesti diletakkan dekat atas binatang tunggangan kan, mereka tak sorok binatang barang-barang tadi kan. Wallahu alam. Tapi kalau rihlah tu memang dia dikaitkan perlu membawa barang yang banyak, muatan yang banyak sebab dia perlu berjalan jauh. Wallahu ta'ala alam. Itu dari sudut kupasan tadi. Barakallahu fi Ustaz. Wa fikum barakallah. Okey, itu saya tahulah sebab ada perkataan yang boleh guna kalau kita nak berjalan jauh. Kita boleh guna perkataan safar ke, boleh guna perkataan nafar, ada. Boleh guna perkataan sahah, macam melancong kan, kita panggil siyahah. Tapi sebab rihlah tu memang dikaitkan perjalanan yang jauh perlu membawa beg yang banyak, muatan yang banyak. Dalam masa yang sama sebab nak menggambarkan tentang kenapa mereka tak dirompak sedangkan orang tahu banyak dalam beg dia, banyak je barang, tentu ada barang-barang berharga kan, sebab kita letak kat luar kan, terpaksa ditunjukkan di luar. Itu dikaitkan juga dengan keselamatan tadi. Wallahu ta'ala. Saya tak ada maklumat lain. Jadi kalau ada maklumat lain tolong kongsikan Saya ada kamus jadid ni Ustaz. Kamus Al-Jadid ni. Dia kata kat sini rihlah adalah perjalanan jauh ataupun merantau. Kamus ni katalah wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam. Betul. Jadi itulah sekadar yang kita ketahui, seronok kita belajar tadabbur. Dan saya suka kalau tuan-tuan berkongsi pada saya banyak maklumat kerana banyak benda yang kita tak tahu sebenarnya. Okey, bukan maksudnya saya tahu semua benda, tidak. Saya sangat suka kalau tuan-tuan boleh berkongsi maklumat bersama-sama, insya-Allah. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan ya. Insya-Allah. Okey, saya mohon maaf atas lemah dan silap. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.